Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Wan Aina Mardia dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Adi Bahani binti Misnan dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk homoseksual antara hukum agama dan kemajuan sains. Dalam pembentangan kami pada hari ini, kami akan menceritakan pengenalan isu, objektif, kepentingan kajian dan metodologi yang kami jalankan secara Google Form dan pembentangan. Dalam pembentangan ini, kami akan menceritakan tentang maksud homoseksual, sejarah awal homoseksual, pembahagian homoseksual, aplikasi tukar jantina, implikasi, faktor dan kesan dalam perbuatan homoseksual, iaitu LGBT. LGBT ini adalah sekelompok yang mengamalkan cara hidup secara lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Ramai umat Islam yang terlibat dengan gejala ini, walhal perkara ini bertentangan dengan agama Islam sama sekali. Isu LGBT ini telah diketengahkan dalam isu agama yang mewajibkan setiap penganut untuk sentiasa menjaga alam sekitar daripada memberi impak yang negatif kepada dunia. Semua yang berada di muka bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan kita sebagai umatnya perlu mematuhi dan mengabdikan diri kepadanya. Secara logiknya, gejala LGBT ini menyalahi fitrah manusia yang normal. Dengan ini, dipersilakan Nurul Anisa untuk menceritakan tentang isu LGBT yang telah berlaku di Malaysia. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurul Anisa binti Kasran. Dalam video pembentangan ini, saya akan mengetengahkan tentang isu LGBT. Dalam Islam, transgender ini ditentang sekeras-kerasnya dan ia merupakan salah satu dosa besar. Terdapat banyak hadis dan dalil yang menyatakan bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang keji. Dekat Malaysia juga, golongan ini sangat ditentang kerana ia telah melanggar hukum alam. Kepercayaan masyarakat terhadap golongan ini adalah seorang yang berdosa besar dan songsang. Namun begitu, masih ada yang tidak kisah tentang isu ini. Malah, mereka menunjukkan diri mereka sebagai golongan transgender. Selain itu juga, kegiatan transgendernya sememangnya ditunjuk secara terang-terangan di akaun media sosialnya, terutama di Instagram, di mana beliau memuat naik gambar yang memakai pakaian seperti perempuan, alat sulit, beg tangan dan sebagainya. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah mempunyai teman lelaki yang digelar sebagai Kocin, di mana beliau selalu memuat naik gambar bersama pasangannya itu. Sewaktu itu, hal ini telah menimbulkan rasa benci daripada netizen terhadap Nur Sajat kerana beliau merupakan seorang transgender. Perbuatan ini telah mendatangkan kepada remaja-remaja zaman sekarang kerana mereka yang kurang pengetahuan dan lemah imannya akan menjadikan Sajat sebagai contoh. Hal ini kerana mereka beranggapan transgender juga boleh berjaya, di mana kita semua tahu bahawa Nur Sajat merupakan usahawan yang berjaya. Baru-baru ini juga Malaysia turut digemparkan dengan berita Sajat pergi ke Mekah dengan beridentikan seorang perempuan, di mana beliau memakai telekung seperti perempuan. Hal ini kemudian mendapat kecaman daripada rakyat Malaysia sehingga agensi yang membawa beliau ke sana telah membawa keluar Sajat dari Mekah. Itu sahaja isu yang diketengahkan oleh saya dalam video pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nadia Kasrina binti Maridan. Sekarang saya akan menerangkan mengenai objektif kajian kumpulan kami, iaitu homoseksual menentang hukum alam menurut pandangan agama dan juga sains. Pertama sekali, kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji konsep LGBT yang kebanyakan daripada kita tidak tahu apa itu sebenarnya LGBT ini. Yang hanya kita tahu adalah LGBT ini satu perbuatan yang haram dan salah di sisi undang-undang. Sedangkan banyak lagi isi-isi dan apa itu sebenarnya LGBT yang patut kita tahu sehingga ia dijatuhkan dan dikategorikan sebagai satu perbuatan yang haram.
Yang kedua pula, kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar mengenai LGBT ini kerana golongan remaja ataupun golongan yang muda ini lebih tertarik kepada golongan LGBT ini kerana mereka suka mengikuti budaya barat. Oleh demikian, kajian ini juga salah satu cara untuk membuka mata pelajar ataupun golongan remaja di luar sana bagi mengelakkan dan menghentikan LGBT ini daripada terus berleluasa. Akhir sekali, kajian ini adalah bermatlamatkan untuk mencadangkan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi gejala LGBT ini. Hal ini adalah supaya gejala LGBT ini tidak lagi wujud di dunia ini. Sedangkan sejak azali lagi kita sudah tahu bahawa amalan LGBT ini adalah haram. Oleh demikian, hendaklah kita bersama-sama berganding bahu menentang gejala LGBT ini daripada terus berleluasa pada zaman yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hazri binti Abdul Wahab. Saya merupakan ahli kumpulan 4. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan kajian LGBT menentang hukum alam. Seperti yang diketahui umum, LGBT ini merujuk kepada golongan yang mengamalkan cara hidup lesbian, gay, bisexual dan transgender. Golongan ini semakin mendapat tempat di dalam kalangan masyarakat kita. Aktiviti homoseksual yang diamalkan oleh golongan LGBT ini nyata memberikan impak yang buruk terhadap kesihatan diri mereka. Hal ini demikian kerana golongan LGBT yang mengamalkan aktiviti homoseksual ini akan terdedah kepada penyakit berjangkit yang berbahaya seperti HIV, AIDS, herpes, sifilis dan gonorrhea. Statistik pada tahun 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa terdapat 94% jangkitan HIV telah disebabkan melalui hubungan seksual, di mana 57% daripada jangkitan HIV tersebut adalah berpunca daripada aktiviti homoseksual. Al-Quran telah menceritakan bagaimana kaum Nabi Lut telah diazab akibat daripada aktiviti homoseksual yang diamalkan oleh mereka. Budaya LGBT ini sama sekali diharamkan dan tidak mendapat tempat di dalam Islam. Budaya LGBT ini bukan sahaja merupakan satu masalah sosial atau perbuatan yang akan meruntuhkan moral, malah Islam memandang perbuatan tersebut akan membawa kepada perubahan kejadian asal manusia. Akhir sekali, kajian LGBT menentang hukum alam ini diharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat betapa bahayanya kesan perbuatan LGBT ini terhadap diri dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Azhar akan meneruskan sesi perbincangan pada hari ini dengan pengertian homoseksual. Homoseksual adalah individu yang mempunyai perasaan terhadap individu yang sama jantina dengannya. Homoseksual juga dapat didefinisikan apabila seseorang individu terdetik serta mempunyai perasaan dan terangsang terhadap individu yang sama jantina dengan mereka. Selain itu, homoseksual juga membawa maksud perasaan kasih sayang dan hubungan emosional secara erotik terhadap jantina yang sama ada dengan atau tanpa hubungan seks. Di samping itu, terdapat juga definisi lain yang menyatakan bahawa homoseksual juga dikenali dengan istilah gay atau liwat apabila pelakunya adalah seorang lelaki. Walau bagaimanapun, kegiatan homoseksual ini bukan sahaja dilakukan oleh kaum lelaki, bahkan kaum wanita juga melakukan homoseksual dan dikenali dengan istilah lesbian atau musahaqqah. Lanjutan daripada kegiatan homoseksual ini membawa kepada perlakuan transgender. Apa itu transgender? Transgender adalah seseorang yang merasakan diri mereka serta melihat diri mereka daripada perspektif yang berbeza daripada jantina yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak lahir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah binti Roslan dari Kumpulan 4 akan menentangkan subtopik dalam tajuk kami LGBT menentang hukum alam, iaitu sejarah homoseksual, pembahagian homoseksual dan juga aplikasi penukaran jantina. Akibat daripada itu, Allah telah memterbalikkan negeri mereka kerana mereka mengingkari
perkara yang telah diajarkan oleh Nabi Lut alaihi salam, dan mereka tidak berusaha untuk memperbetulkan akidah mereka sendiri. Pembahagian homoseksual. Pembahagian homoseksual terdiri daripada dua, iaitu homoseksual sejak lahir dan juga homoseksual ketika dewasa. Homoseksual sejak lahir berlaku apabila kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke bawah yang lebih cenderung untuk menjadi jantina yang berlawanan apabila mereka terpengaruh dengan persekitaran atau orang di sekeliling mereka, sebagai contoh kakak atau abang yang mengajak mereka melakukan perkara tersebut. Homoseksual ketika dewasa. Homoseksual ketika dewasa berlaku apabila seseorang itu mengalami kepahitan perasaan seperti apabila mereka putus bercinta. Selain daripada itu, hal ini juga berlaku mungkin kerana ketidakserasian antara alat kelamin mereka dan gen mereka sendiri atau pengaruh persekitaran. Akibat daripada itu, mereka merasa tidak takut untuk menukar jantina tanpa memikirkan risiko yang akan dihadapi apabila mereka melakukan perkara begitu. Prosedur kedua dalam aplikasi ini adalah gender reassignment. Gender reassignment adalah cross-gender hormon, iaitu dengan cara individu yang ingin menukar jantina mereka diberikan hormon bertentangan mereka selama 2 tahun untuk diadaptasikan kepada badan mereka, dan prosedur ini akan mengkaji sama ada hormon tersebut sesuai dengan badan mereka atau tidak. Prosedur terakhir dalam aplikasi ini adalah sex reassignment surgery. Sex reassignment surgery dilakukan apabila seorang individu tersebut telah berjaya di tahap kedua, iaitu gender reassignment, dengan melakukan pembedahan dan melihat sama ada organ kelamin tersebut sesuai dengan mereka atau memerlukan penambahbaikan. Assalamualaikum. Sekarang saya Nuridina Maisarah binti Muhammad Riza akan menerangkan tentang faktor yang mendorong kepada gejala LGBT. Berdasarkan pemerhatian kami, terdapat 3 perkara utama mengapa terjadinya gejala homoseksual ini. Yang pertama, merupakan kurang didikan agama. Hal ini kebanyakannya berlaku kepada ibu bapa yang terlalu sibuk dengan hal dunia sehingga anak-anak mereka tidak mendapat hak ilmu agama yang cukup. Disebabkan didikan agama yang diberikan kepada anak-anak tidak secara menyeluruh, maka mereka mudah terjebak dengan budaya asing LGBT hanya kerana ibu bapa yang tidak menekankan tentang isu dosa, pahala, halal dan haram kepada mereka. Yang kedua, merupakan pengaruh rakan sebaya. Apabila dikaitkan dengan perkara ini, pasti sekolah yang mempunyai jantina yang sama jenis akan mendapat tempiasnya. Kerana dikatakan situasi mereka yang tidak dapat bergaul dengan jantina yang berlainan jenis menyebabkan mereka menjadi sedemikian. Perkara ini mudah berlaku disebabkan terdapatnya pelajar yang kurang jati diri dan kurang pengetahuan agama. Mereka mudah dipengaruhi oleh rakan-rakan sekeliling yang telah terlibat dengan gejala negatif ini. Jadi mereka tidak mampu melawan dengan perkara tersebut. Perkara yang ketiga adalah penggunaan media sosial ataupun alam maya. Golongan muda sekarang mempunyai akses yang lebih banyak kepada internet dan media sosial, yang sebenarnya secara tidak langsung menggalakkan mereka lebih terbuka untuk akses aplikasi, laman web maupun video yang berkaitan dengan LGBT. Perkara ini membuatkan mereka berasa ingin tahu tentang perasaan LGBT itu sendiri dan berkemungkinan terjebak dengan amalan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan daripada gejala LGBT yang boleh dibahagikan kepada 3 perkara, iaitu individu, keluarga dan masyarakat. Bagi aspek individu,
Disebabkan hubungan sejenis amat ditentang di dalam agama Islam, individu yang terlibat dengan gejala ini telah menjatuhkan maruah mereka sendiri, sehinggakan segala aktiviti mereka tidak diterima oleh masyarakat dan akan sering mendapat kecaman serta hinaan. Bagi aspek keluarga pula, keluarga akan berasa amat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh individu yang terlibat dengan LGBT ini. Justeru, keharmonian keluarga akan terganggu dan berpecah belah. Dari segi masyarakat pula, bilangan golongan yang mempunyai gejala homoseksual dalam sesebuah negara akan mencerminkan kemusnahan akhlak dan moral masyarakat di dalamnya, dan negara sendiri akan mengalami kemunduran kerana secara terang-terangan telah melanggar perintah Allah SWT. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan apa implikasi yang bakal dihadapi oleh golongan homoseksual dan pelaku transgender daripada perspektif perubatan. Antara isu yang sering dipertengahkan dalam golongan homoseksual dan pelaku transgender adalah isu perubatan. Hal ini kerana mereka bukan sahaja menggunakan ubat-ubatan untuk mengubah diri mereka, tetapi mereka melakukan pembedahan untuk mengubah diri mereka, untuk mengubah kejadian diri mereka kepada apa yang mereka inginkan. Hal-hal sebegini boleh mendatangkan pelbagai jenis komplikasi penyakit kepada si pelaku. Antara isu yang sering diketengahkan dengan golongan homoseksual dan pelaku transgender adalah penyalahgunaan dadah dan ubat-ubatan. Golongan homoseksual dan transgender mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menggunakan dadah. Penggunaan dadah yang tinggi dalam kalangan mereka mungkin disebabkan daya tindak balas diri mereka kepada kemurungan, kesunyian serta faktor persekitaran mereka yang suka mengunjungi pusat hiburan seperti kelab malam. Antara dadah yang digunakan adalah ganja, heroin dan stimulan. Selain daripada itu, golongan homoseksual dan transgender juga menggunakan ubat-ubatan. Penggunaan ubat-ubatan ini adalah untuk melakukan perubahan pada diri mereka seperti melicitkan kulit, menghilangkan bulu-bulu di tubuh badan dan juga membesarkan buah dada. Kesan daripada penggunaan ubat-ubatan dan juga penyalahgunaan dadah adalah kemungkinan mereka mungkin mendapat kegagalan buah pinggang, jangkitan HIV dan juga melambatkan gerak balas badan mereka. Selain itu, jangkitan penyakit kelamin dan HIV juga sangat berkait rapat dengan golongan homoseksual dan transgender ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh perkongsian jarum dadah dan juga perlakuan hubungan seks secara songsang dan rambang di antara mereka. Penyakit HIV dan AIDS ini adalah antara penyakit yang sangat berbahaya kerana sehingga sekarang masih lagi tiada penawarnya. Selain AIDS dan antara jangkitan penyakit kelamin yang sering mereka hadapi adalah penyakit sifilis. Penyakit sifilis adalah antara penyakit yang disebabkan oleh perlakuan hubungan seks yang bertukar-tukar pasangan. Penyakit sifilis ini juga disebarkan melalui seks secara oral, dubur dan vagina. Pada peringkat akhir, pesakit bagi penyakit sifilis ini tidak lagi dapat dirawat. Selain daripada penyakit kelamin, golongan homoseksual dan transgender juga terdedah kepada kanser. Antara kanser yang sering mereka hadapi adalah kanser cervix, kanser anus dan kanser payudara. Seterusnya, golongan homoseksual dan transgender berkemungkinan tinggi mempunyai masalah kesihatan mental. Hal ini disebabkan stigma dan diskriminasi daripada masyarakat sekeliling yang membenci mereka. Justeru stigma daripada diri mereka sendiri yang tidak dapat menerima kenyataan dan hakikat sebenar orientasi seksual mereka yang bertentangan dengan agama dan masyarakat. Antara
masalah yang mereka akan hadapi adalah kemurungan, anxiety dan panic attack serta gejala membunuh diri. Mereka juga akan mudah berasa terpinggir dan berasa sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazika binti Muhammad. Saya akan membentangkan cara bagaimana mengatasi amalan homoseksual yang kini menjadi kebiasaan pada masyarakat zaman sekarang. Okey, antara cara bagi mengatasi amalan homoseksual ini, yang pertama adalah dengan mendalami ilmu agama. Okey, penting bagi sebagai seorang manusia itu memerlukan agama dalam kehidupan dan beramal dengannya. Kerana agama ini merupakan panduan hidup. Ibarat kita berada dalam sebuah hutan, kita perlukan kompas dan peta untuk menentukan jalan keluar yang tepat. Oleh itu, kita haruslah mendalami ilmu agama agar tidak sesat. Albert Einstein, seorang ilmuwan Yahudi, pernah mengatakan ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Yang seterusnya pula adalah kita hendaklah bijak dalam memilih rakan. Dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Wahai orang yang beriman, bertakwa dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang bersifat benar." Rakan ini sebenarnya adalah merupakan cerminan diri kita. Seperti perumpamaan kisah penjual minyak wangi dan dengan tukang besi, di mana jika kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita juga akan berbau wangi, dan jika kita berkawan dengan orang tukang besi ini, kita juga akan terasa dia punya bahangnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang itu akan mengikut agama temannya, oleh itu hendaklah meneliti siapa yang menjadi temannya. Jadi antara ciri teman yang baik adalah apabila kita melihat wajahnya, ia akan mengingatkan kita kepada Allah, dan apabila kita mendengar kata-katanya, ia akan menambah ilmu agama, dan melihat gerak-geriknya akan mengingatkan kita kepada kematian. Jadi berkawanlah biarlah sedikit, namun berkawan biarlah sedikit kuantiti, asalkan ianya berkualiti. Cara yang seterusnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Salah satu faktor membawa kepada amalan homoseksual kerana kesunyian dan memerlukan teman. Okey, sebagai seorang manusia, kita kena tahu bahawa Allah itu menciptakan manusia ni berpasang-pasangan lelaki dan perempuan, dan Allah juga telah menetapkan jodoh kita sejak kita berusia 3 bulan lagi dalam kandungan ibu. Jadi tak perlulah kita sampai nak melakukan amalan homoseksual ini untuk hindari kesunyian dan untuk mendapatkan teman. Oleh itu, sibukkanlah, macam mana nak atasinya, sibukkanlah diri kita dengan benda yang berfaedah, seperti menuntut ilmu, bekerja, beribadat, supaya kita tak memikirkan sangat soal pasangan ini. Percayalah, di saat waktu yang tepat, jodoh itu akan datang, tapi jangan lupa berdoa agar kita dipertemukan dengan pasangan yang soleh dan solehah. Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati. Cintakanlah Allah yang paling utama, kerana ianya adalah kekal dan abadi. Seterusnya adalah dengan mendapatkan terapi psikologi. Berjumpalah dengan doktor atau konselor untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan, sebab tiada penyakit dan masalah yang tidak dapat diubati dan diselesaikan. Cara yang terakhir adalah cara yang sangat penting dan sangat mudah tapi sukar untuk dijaga oleh manusia, iaitu menjaga hubungan dengan Allah. Kita nak berjaya, kita solat. Kita nak ubati kecewa, kita solat. Kita nak hilangkan kesunyian, kita solat. Semuanya bermula daripada solat, sebab solat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain itu, kita perlu banyakkan berdoa. Berdoalah sebanyak-banyak doa dengan bersungguh-sungguh.
agar Allah itu tetapkan hati kita ini dalam keimanan. Contohnya, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas landasan-Mu. Kerana Allah berfirman, barang siapa hamba-Ku yang berdoa kepadaku, akan aku perkenankan doanya. Kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Dan yang paling penting sekali ialah bertaubat kepada Allah. Sebab Allah juga Maha Pengampun. Mintalah taubat sebanyak mana pun, selagi mana kita bernyawa dan selagi mana pintu taubat itu masih terbuka. Sebab firman Allah juga, dalam surah Ali Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Okey, itu sajalah daripada saya tentang antara cara untuk mengatasi amalan homoseksual ini, LGBT ini daripada berleluasa pada zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisa Mira binti Syamsul Akmal, nombor metrik AA190143. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan bagi tajuk LGBT menentang hukum alam. Secara keseluruhan, apa yang dapat kami rumuskan ialah isu homoseksual di Malaysia perlu diberi penekanan dan perhatian terhadap semua pihak, termasuk badan-badan kerajaan, NGO swasta serta masyarakat terdekat seperti kaunselor-kaunselor di mana-mana institusi. Bagi memastikan isu ini dapat dibendung agar tidak menular dalam kalangan keluarga serta masyarakat terdekat, kita perlu memberi lebih perhatian dan peka terhadap keadaan sekeliling. Justru itu, elakkan daripada menerapkan sifat diskriminasi terhadap mereka yang mengamalkan homoseksual ini. Sebaliknya, sebagai masyarakat yang memahami dan terbuka, kita perlu menggunakan pendekatan yang lebih mesra agar mereka berasa lebih selesa dan terbuka untuk menerima dakwah yang cuba kita sampaikan. Itu bagi memastikan isu homoseksual dapat dibendung, berbagai pihak perlu bekerjasama untuk memastikan kita dapat menangani masalah isu homoseksual di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih.